saya boleh mula? Sekejap. Okay. Can I try to play the video? Bagi Pusat Kesejahteraan dan Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga dahulunya pensyarah saya. Saya harap perkongsian pada malam ni akan dapat dimanfaati bersama dan semua orang take note lah apa yang perlu. Okey, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Dr. Zainal untuk meneruskan perkongsian pada malam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih Syairah. Student saya, masih student ke apa? Ex-student saya mohon ada seorang teman video Syairah, if you can put your own video on, at least someone kalau tak ada orang rasa yang bergerak-gerak nama je, saya pun lama-lama malam ni kenapa boleh ngantuk kan. Dan saya sangat-sangat mengalu-alukan sesiapa-siapa yang lain yang sudi mewakafkan video data dia untuk meng-onkan video dia ya. InsyaAllah kita mencari keberkatan dan jadi apa ni juga moga dapat lebih banyak ilmu sebanyak mungkin daripada semua orang lah ya, because saya sekadar berkongsi pengalaman dan sedara-sedari adik-adik kan, mana cikgu apa semua ni ada campur ni cikgu dengan murid-murid campur dengan anak-anak kecil sekali tu Okay, elok tak apa, inilah bila dengan malam-malam Sabtu saya juga sambung rakaman terima kasih daripada Syairah tadi kepada semua yang sudi berkongsi ya. Dan saya mohon perkara kedua, saya akan cubalah berinteraksi, dan kalau saya panggil nama tu mohon kalau boleh sepatah pun tak apa dah nyaut untuk kita, sebab kalau saya seorang je bercakap ni nanti saya pun kurang energi, saudara-saudari pun nanti mungkin tidak cukup optimis ya. Tapi saya hargai, saya akui bahawa mungkin saudara-saudari ada kekangan dari segi video, dari segi data dan sebagainya ya. Alright, saya ulangi sekali lagi, ulang suara saya siapa yang boleh onkan video mohonlah onkan video ya. Kalau wifi saudara free, wifi saudara-saudara free, mohonlah onkan video ya. And this saya to be frank, to be honest, I need talking to the screen for the past 2 years. I really need energy and momentum. Semua orang memerlukan energy and momentum. Kalau pihak yang bercakap, pihak yang menerima tak apa, pihak yang bercakap ni dia perlu. Saya kena tengok orang. Kucing pun tak apa, janji dia bergerak dia macam respon tadi Okay. Letak ni. Alright. Saya mohon mulakan malam ini mungkin sama-sama. Jadi saya bercakap as if saya berinteraksi dengan Syairah. So saya harap kalau saya malam ni saya sebut 1000 kali nama je, jangan marah sebab nama lain tu saya tak pasti dia ada ke tak ada Alright, tapi tak apa, saya yakin masing-masing cuba mendengar dengan cara masing-masing dan memang malam Sabtu. Okay, alright, tajuk yang diberi pada saya samalah SDG, tetapi mungkin saya tekankan daripada pengalaman dan pandangan saya lah dan pendekatan saya agak terbuka dari segi bacaan politik dan keterbukaan dari segi melihat dan konstruktif kritik yang hadir ini Syairah, boleh saya guna campurizations, can I use the new language? Sure. Campurization boleh Boleh. Alright, are they all mixed, Muslim, non-Muslim, Malay, Chinese, Indian? Malay saja? Saya rasa campur Alright, good. That is a very good crowd sebab kalau cakap Melayu saja kan nanti ada isu kelestarian yang tidak ditangani. Kita cerita pasal perpaduan tapi sembang Melayu saja tak jadi juga. Alright, saudara-saudari yang saya kasih, cikgu-cikgu minta maaf saya tak kenal siapa cikgu, jadi saya anggap semua ini adalah guru-guru. Kita semua ini adalah guru-guru kepada siapa-siapalah Alright, alhamdulillah kita masih diberikan nafas, masih diberikan ruang kehidupan kita sampai ketika ini, dan ruang kehidupan ini sewajarnya kita gunakan sebaiknya, dan ini satu amanah dunia ini, planet ini satu amanah pada kita. Apakah kita sudah memainkan peranan kita, terutamanya belia nak hidup lagi hukum alamnya kita akan hidup yang belia ni sampai umur 63
So mungkin dalam 20 ya. So mungkin ada 40 tahun lagi. So dalam tempoh 40 tahun tu bukan kecil tanggungjawabnya ya. Sebab ada kita bayangkan 40 tahun kemudian Syairah tak tahu macam mana dunia kita. Kiamat ke, masih sempat ke, ataupun semua dah pakai kereta terbang ke, macam mana ke, ataupun semua dah jadi macam polluted ke sebab orang tak jaga alam sekitar kan. So carbon emission dah terlalu banyak ya, temperature pun dah tinggi dan kita pun dah tenggelam seperti Barbados dan negara-negara small island yang lain ya. Alright, okay, saya anggap malam ini very santai. Saya akan cuba tidak academician, tapi minta maaf kalau saya jadi macam pensyarah politik, sains politik Syairah juga ya. So Syairah mungkin boleh ingatkan saya lah, angkat tangan kalau saya sudah terlalu mengarut dan merepek ke tahap political science yang terlalu banyak ya. Alright, so bagi tanda macam tu ke macam mana, saya faham lah tu ya. Alright, adik-adik dan cikgu-cikgu yang saya hormati, saya baru sudah ya last week, sebab tu saya semangat bercakap dengan orang muda ni. Satu, pertama-tamanya sebab saya semuda ya. Jadi bercakap dengan orang 20 saya dalam 50, so 1/3. Okay, hampir 1/3 daripada umur memberikan saya tenaga muda. So last week saya bersama dengan kumpulan ini adalah 800 anak muda yang saya rasa sangat teruja dan sangat bertenaga. Saya tak sangka seramai itu. And a very mixed one, very mixed crowd, dan ramai juga yang daripada sekolah menengah yang buat projek tentang SDG dan sebagainya. So it was very good. Kita ada Malaysian Summit, kita ada Malaysian Youth Summit. Jadi saya yakin ini kesinambungan daripada projek-projek media. Makanya ia memberikan harapan bahawa kita masih punya kumpulan manusia, kumpulan anak-anak muda yang akan memimpin negara kita ya. Cuma mereka ini harus dididik, berbeza dengan kami-kami yang sudah tua ini tidak melalui proses pendidikan seperti saudara-saudara yang melalui sekarang. Ya. Alright, kalau kita tak puas hati dengan politician sekarang, maafkan je lah mereka sebab mereka tu tak ada sekolah SDG. Kalau dia ada sekolah SDG, dia tak buat macam ni. Dia tak cemarkan alam sekitar, dia tak potong pokok, dia tidak rasuah dan sebagainya. So insyaAllah sekolah SDG ni akan mengubah saudari menjadi pemimpin dan juga rakyat Malaysia yang lebih lestari ya. Alright. Saya yakin sekarang ni, saya harap saudari sedar sekarang ni apa yang berlaku. Mungkin hari ini habis ataupun besok last day ya. Apa yang sedang berlaku sekarang ni adalah COP ya. Conference of Parties 26 di Glasgow yang membincangkan tentang climate change ya. Saya teringin nak uji jugalah Syairah, saya tak pasti. Yang lain ni Cikgu Yati boleh dengar saya ke Cikgu Yati? Saya assume CG tu cikgu lah kot. Ya. Boleh cikgu? Cikgu sekolah mana cikgu? Sekolah lain daripada sekolah SDG? Bidong. Sekolah sebab Bidong pula Bidong? Sungai Petani. Oh, Sungai Petani. Ya. Awak tak bunyi utara langsung? Ha? Awak tak bunyi orang utara apa tak ada macam orang Terengganu? Tak mula cakap lagi. Keluar dah. Okay, right. Keluar tak apa cikgu. Okay, simpan dulu. Tak lagi dah. Okay, alright. Ada anak murid cikgu ke dalam ni? Ada tak cikgu? Ada. Ada. Siapa dia? Sekejap lagi saya nak panggil dia. Cikgu you ada dalam ni. Jangan tak jawab. Ada tak cikgu? Ada. Okay, alright. Saya yakin yang cikgu Yasin nanti anak murid dia mesti rajin menjawab nanti. Okay, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi ya. Dunia sedang hangat ya. Dunia sedang hangat dan membicarakan climate change, dan memang dunia pun memang sedang hangat ya, dengan target untuk 2 degree, dan kita kalau nak 2 degree itu tentang kepada negara-negara tertentu sudah menjadi apa dipanggil hukuman mati. Hukuman mati maksudnya kalau dunia sampai ke tahap 2 degree temperature-nya, negara-negara di selatan, negara di Pasifik akan tenggelam ya. Negara-negara Pacific Island, Maldives dan sebagainya akan tenggelam by then ya, bila sampai temperature 2 ya. Sebab itu sekarang ni kita nak 1.3, maintain pada 1.3 ya. Tapi mana datangnya benda kepanasan ini adalah proses industrialization, proses modernization dan proses alam sekitar yang tercemar. Yang saya nak utarakan di sini adalah ya, kita berharap supaya anak-anak, adik-adik, pelajar-pelajar yang ada sekarang ni, cerita alam sekitar ini bukan cerita main-main dah sekarang. Kita dah sampai peringkat cerita alam sekitar ni cerita yang mesti semua orang kena tahu. Dan tak cukup sekadar buang sampah punya cerita. Sekarang ni bukan zaman cerita buang sampah, cerita sampah tiga pembahagian plastik, itu cerita zaman lama tu.
Ya, sebab itu bukan zaman sekarang kena cerita perubahan cuaca. Ya, kerana cerita perubahan bagaimana teknologi hijau. Kalau zaman saya dulu pelajaran tata rakyat, ya, pendidikan civic cikgu Yati, zaman-zaman kita muda-muda lah, kita sama kot sebaya muda kan. Zaman kita pelajaran pendidikan civic, kalau nampak air jalan, paip air terletak, tutup, ya, itu zaman pendidikan civic dulu. Tapi sekarang isunya lebih complicated. Sebab itu adik-adik yang saya kasihi dan cikgu yang ada, kena bawa berbincang lah, ya, kena ambil tahu bahawa sekarang ini dunia sedang bergulat, ya, sedang berperang, negara maju, negara membangun, negara yang tidak sedang membangun, dan negara yang masih mundur lagi. Mereka ini sedang bergulat dengan perjuangan untuk memastikan bahawa tindakan ekonomi mereka tidak memberi kesan yang tidak wajar kepada alam sekitar, ya, kepada climate change. Sebab sekarang ni dunia sudah lama menanggung derita, ya, disebabkan proses industrialization. So jadi sekarang ni sedikit renungan untuk kita lah. Kalau kita tengok anak-anak muda Malaysia buat apa, tak ada statement langsung, ya. Kalau tengok gambar ni negara lain bukan main lagi, ya, dia orang ni siap demonstration, pakai tudung tak pakai tudung ni semua buat demonstration. Negara kita buat apa? Ada tak? Tahu pun mungkin tidak. Maaf, saya agak direct sikit sebab saya ada sejam je, ya. Tahu pun tidak. Kalau saya tanya COP26, ya, saya tak sani, Syahira, you punya classmate political science, ramai dia yang tak tahu. Daripada 40 orang, seorang dia yang tahu apa COP26. Ya. So kalau mahasiswa pun tak tahu, saya tak heran kalau pelajar-pelajar sekolah menengah tidak tahu. Tetapi kumpulan yang ini semua semalam minggu lepas bicara tentang benda yang sama. Ya. Jadi saya bukan sepenuhnya putus asa, tidak, tetapi kita nak meramaikan lagi. Ya, saya punya mandat, saya dimaklumkan oleh Syahira, kerjanya adalah untuk memberikan kesedaran, pengetahuan tentang isu alam sekitar, kan? Isu semasa. Okay? Jadi adik-adik yang saya kasihi, mohonlah, ya, tengok dekat website sekejap, buka Google, tengok COP26 apa cerita dia. Ya, kita ada menteri kita di sana, Tuan Man Ibrahim, memberi komitmen bahawa by 2030, 10 tahun lagi, kita nak kurangkan kita punya carbon emission by 45%, 45%. Kenyataan mengurangkan ini bermakna, bayangkan macam mana kita nak kurangkan pengeluaran carbon dioxide. Ya, kurang kereta, kurang industri yang tidak cerna alam sekitar. So itu yang komitmen yang berlaku. Sebab tak ada pilihan dah. Kalau kita hidup dengan cara yang sekarang ini, kajian di United States menyatakan bahawa kalau kita hidup, kalau orang US, orang Amerika ni, saya rasa hidup dengan cara dia memerlukan, you tahu berapa planet lagi? Dia memerlukan 4.5 planet lagi. Mana kita ada planet? Kita ada satu saja. Tapi kalau kita tak berubah cara hidup kita, ya, buang plastik mineral bottle tu suka-suka hati dia, gunakan plastik bag suka-suka hati dia, ya, dan buang sampah suka-suka hati, tidak memisahkan, maka by 2050, ya, 2050, Amerika memerlukan 4.5 planet yang lain yang kita tak ada. Ya. Jadi saya harap saudara-saudari faham maksudnya bahawa tidak ada pilihan sekarang, kita perlu lebih serius menjaga alam sekitar kita. Ya. Alright. Kenapa kita kena membuat panggilan begini? Kerana kita rasakan, terus terang, ya, cikgu mungkin boleh buat sumbangan nanti, boleh bagi input. Sistem pendidikan yang kita sekarang ni sejauh mana bagi kesedaran tentang alam sekitar yang betul-betul impactful, ataupun sekadar bagi tahu saja. Pelajar-pelajar perlu buang sampah mengikut kategori dia, satu tin masuk sini, plastik masuk sini, kertas masuk sini. Yang itu tak cukup, ya. Pendidikan kita perlu lebih mendetail daripada itu. Tak perlu buang sampah. Di Jepun, Syahira, di Malaysia ada 3 pembahagian, di Jepun ada 13 pembahagian. Bayangkan, ada 13 tin, 13 tong. Kita pun jadi pening nak buang sampah. Sudahnya jadi malas buat sampah. Sebab dah sampai 13 perbezaan. Di Malaysia kadang-kadang lucunya adalah dekat atas tu kita bezakan 1, 2, 3 kan. Masuk dekat bawah dasar tu, habis dia jadi sekali semua. Letih kita beza-bezakan 3, dia masuk dalam lori dia, semua dia sekalikan. Ya? So ini pendidikan yang tidak ada. Ya? Jadi sekarang ni kita mahu bahawa sistem pendidikan yang kita buat ini, yang kita bagikan sekarang ni, Cikgu Yati, adalah mesti mengambil kira faktor alam sekitar ini sebagai sesuatu yang serius. Ya? Bukan sekadar input sampingan, tak cukup. Ya? Dan soalan kedua yang kenapa kita nak bangkitkan ini, sebab kita rasa bahawa kita tak ada pilihan. Yang nak kita sediakan adalah pelajar yang bersedia untuk society, ya? Bukan sekadar nak cari kerja je lepas ni. Okay. Kalau katakan ini pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah menengah dapat SPM berapa? Semua A,
lepas tu masuk universiti dapat 4A semua, lepas tu dapat kerja. Dah, itu saja target dia. Bila dia keluar dekat society, dia nak buat apa dia tak erti. Ya, tidak menyumbang pun pada society. Ya. Tapi saya banggalah dengan Syahira walaupun student political science, jadi dia masih kekal dengan kerja-kerja ini. Maknanya adalah kesan kalau ada sumbangan sepatah dua ayat daripada saya lah, jadilah manusia yang menyumbang kepada society. Ya. Sebab mahasiswa itu, ya, Syahira ingat mahasiswa itu kemahasiswaannya bukan pada akademik. Kemahasiswaan dia adalah sumbangan kepada komuniti. Dan apa yang Syahira buat ini, saya harapkan pelajar lain juga mencontohi. Maksudnya sumbanglah. Sebab sekarang ini benda-benda yang boleh dijawab oleh Google, kita boleh cari sendiri, tak payah masuk universiti. Yang nak masuk universiti ni adalah untuk membina sasiat dan karakter. Terus kepada soalan yang ketiga, ya, sekolah bukan penjara, ya, universiti bukan kilang. Ini satu buku, ya, kalau nak baca ada satu buku tajuknya Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang. Maknanya sekolah itu bukan kerana nak ikut jadual, sebenarnya ikut jadual kena buat itu beratur semua, tidak. Ya, sekolah itu keseronokannya adalah mempelajari dan dididik dengan pelbagai isu termasuklah terutama isu semasa. Bukan sekadar nak menulis dan mengira. Ya, dan sekarang ni pula, ya, kenapa saya persoalkan ini adalah kerana tendensinya adalah kerana untuk exam. Ya, semua benda untuk exam. Jadi bila untuk exam yang tidak diexamkan itu tidak akan dipersoalkanlah, tak akan diambil serius. Apa yang tidak diexamkan? Pelajaran civic orang tak exam. Padahal kepentingan kehidupan sebuah masyarakat itu bergantung pada pendidikan tata rakyat zaman saya, pendidikan civic dan penjagaan alam sekitar. Mana ada exam pasal alam sekitar? Melainkan bila STP adalah menjaga isu semasa kan. Yang lain semua matematik, fizik, kimia, bio sangat jauh daripada isu-isu semasa. Apatah lagi nak ajar tentang isu-isu yang bersedia untuk COVID, ya. So soalan akhir saya, soalan yang kedua akhir, maknanya saya nak sekarang ni saya cakap bahasa tinggi sangat ke pelajar-pelajar kita boleh faham? Kalau saya faham. Okey, kalau yang lain faham ke? Itulah saya nak tanya sekejap, ya. Cikgu cuba tanya cikgu, mana cikgu pun cikgu Yati punya student yang mana? Kita tanya dia faham ke tak? Ke laju sangat saya bercakap ni. Okey, Ilham Akasha. Ya. Alamak, ini macam suara yang bukan cikgu ni, bukan student ni. Cikgu ke? Student. Student? Ya. Form berapa? Form 4. Form 4. Saya cakap, apa yang saya cakap tadi boleh faham ke Ilham? Ya, boleh faham. Okey, terima kasih. Alright, jerung merah ni, takut pula saya tengok nama ada jerung merah ni. Jerung merah ni bos. Cikgu Yati punya student ni jerung merah ni. Siapa nama benar jerung merah ni? Ya, ada macam-macam nama sekarang ni kat sini, ya, tak apa. Ya, jadi kalau tak faham, ya, saya cek seorang lagi lah. Rafiq, can you follow? Adakah boleh memahami apa yang cakap ni, Rafiq? Boleh. Boleh, ya? Rafiq, sekarang ni Syahira, sekarang ni form 4 ke form 5 ke form 1 ke apa ni? Form 4, form 5 ya? Saya form 3. Rafiq form 3, form 3, okey. Alright, form 3 yang boleh faham ni, depan ni boleh jadi Perdana Menteri. Okey, InsyaAllah, ya, Rafiq. Sekolah mana, Rafiq? SAB. SAB apa tu? Aminuddin Baki? Aminuddin Baki, sorry. Aminuddin Baki KL tu? Wah, okey. Sebab saya dulu, zaman-zaman dulu lah, zaman sekarang saya akui sangat berbeza. Ya? SAB sangat jauh berbeza. Zaman dulu saya rasa Rafiq faham kot. Ya, zaman saya maksudnya dalam 90-an, SAB tu, sebab saya duduk Pandang Indah. Jadi, masa zaman UIA, saya buat program dengan Aminuddin Baki. Ya? Tapi sekarang memang lain. Reputasi Aminuddin Baki sangat lain, sangat berlawanan dengan zaman-zaman dulu. Ya? Alhamdulillah. Okey, alright. Saya mohon kebenaran untuk seterusnya. Ya? Pukul berapa ni? Laju sikit. 9, sejam lagi. Sampai pukul berapa ni Syahira? Pukul 10 Alright. So akhirnya ya, adik-adik yang saya kasihi, Elan sekejap ya. Saya ada harap semua adik-adik ni Syahira convince them to get into UIA. UIA is different and unique. You get the international students, you get the English as well. Soalan akhir yang serius yang saya nak kemukakan di sini adalah, cuba Rafiq dan Ilham fikirkan, ya, kalau saya boleh tanya, selama you sekolah tu, ya, sebelum COVID lah, ya, sebelum COVID, ya, Ilham, kalau saya boleh tanya, sebelum COVID, komponen pendidikan, sistem pendidikan apa yang diberi, yang dididik tu, Ilham rasa menyediakan Ilham untuk menghadapi musim COVID ini ke tidak? Ilham, can I get your opinion? Yes. Faham tak soalan saya? Saya faham. Ya. Bagi saya tidak sepenuhnya, tapi mungkin separuh.
bagi penyediaan diri untuk keselamatan kesihatan mungkin diberikan pendidikan tapi lebih lanjut tidak. Kan? So sekarang ni itu bagi separuh, yang dapat lagi 10, yang tinggal 10%. So dapat separuh. Jadi sekarang ni yang saya nak angkatkan di sini adalah kita perlu akui bahawa sistem perubahan kena berubah on one side. On the other side is pelajar-pelajar kena cari, ya. Nanti Cikgu Yati dan cikgu-cikgu lain lah sekarang menyediakan suasana bahawa pelajar ini bukan kita nak bagi dengan ilmu, bukan kita nak bagi dengan maklumat, kita nak sediakan dia supaya dia ni bertanya, dia ni become critical. Ini pendidikan zaman mana supaya bukan lagi nak mendidik, sebab sekarang ni Ilham ke Rafiq ke semua boleh cari jawapan ni dekat Google, tak perlu diajar lagi dah. Yang perlu diajar adalah supaya dia become very constructive, very inquisitive, ya, sangat-sangat jenis yang suka bertanya, suka nak betul. Itu karakter yang dinak sekarang ni, dan daya tahan yang tinggi, ya. Ilmu kesihatan, tentang kesihatan dia suruh basuh tangan je, saya tak rasa lebih daripada situ pun, ya. Bila kan Ilham jadi suruh basuh tangan je, basuh tangan tu kat rumah pun dia ajar suruh basuh tangan, tu tak payah kat sekolah, ya. Tapi yang perlu dididik adalah adakah daya tahan kita, ya, dibina, dan daya tahan ini bukan dibina melalui buku, bukan dibina melalui soalan-soalan yang teknikal, tidak. Mesti melalui prosesnya. Proses itu apa? Proses pelibatan komuniti, proses persatuan. Sebab tu pada saya pendirian saya sekali, setiap kali berjumpa dengan kumpulan seperti ini, saya akan cakap bahawa carilah soft skill. Pergilah dekat luar tu. Ya, walaupun dia bagi tahu kita kena jaga tidak boleh keluar, tapi kita dah ada SOP dan kita dah ada vaksin. Bertawakallah. Sebab skill yang diperlukan selepas ini adalah skill yang orang boleh keluar. Bukan orang yang duduk dalam line ni saja. Yang duduk dalam online ni tak jadi. Sebab tu banyak perkara-perkara isu semasa yang sedara saya perlu ambil tahu. Sebab itulah nanti yang akan membezakan sedara dengan orang lain, pengurus dan pemimpin, ya. Alright. Okey, ini isu-isu semasa yang saya cuba nak ketengahkan bahawa mau tak mau sekarang ni kita melihat bahawa memang bumi kita, planet kita dalam keadaan yang nazak. Mereka ini, bumi ini nazak kenapa? Kerana tindakan manusia sendiri. Because like Gandhi said, the world ni sebenarnya mempunyai everything for the need of the people, but not for the greed of the people. But what happened is the greed of the people yang menguasai. Greed itu datang dengan economic activities. Yes, aktiviti-aktiviti ekonomi yang lupa kepada alam sekitar. Dan kita tengok isu Sungai King dan sebagainya. Inilah akibat dia. Ya, kerana orang tamak holoba ni, maka dia tak kisah dah. Janji dia dapat duit, janji dia rasuah semua, dia tak kisah. Dah tak ada nilai lagi dah. Apatah lagi dia nak kisah kepada alam sekitar. Ya. Jadi sekarang ni yang nak diangkat di sini adalah keadaan semasa dunia sekarang ini sangat kritikal, dan kalau kita tak buat sesuatu seperti yang demo tadi, seperti pelajar tadi yang demo bahawa tak boleh nak sembang je sekarang ni, semua orang nak sembang je. Bercakap, actionnya tak ada. Jadi saya harap malam ini paling tidak akan saya bawa satu nanti video, nak tunjuk paling tidak satu tindakan perlu kita lakukan, ya. Alright. So untuk fikiran saudara-saudari, untuk fikiran adik-adik, nak tanya, nak buat macam kelas, saya pun mungkin boleh jugalah kot, ya. Cuba saudara-saudari fikirkan, ya, how serious is environmental issues in Malaysia. Ya. Minta maaf lah, saya kena sebut nama jugalah kot, ya, supaya ni. Yana, boleh saya tanya Yana? Jurung tadi dah hilang lah cikgu Yana. Ya, boleh. Yana, alamak, ini macam cikgu. Ya, saya memang cikgu. Okey cikgu, alright. Terima kasih cikgu. Cikgu rasa isu alam sekitar kita ni serius ke, tak berapa serius ke, okey lah, bearable lah ke, macam mana? Kalau menurut yang COP26 tu memang keadaan global dunia kita memang mengalami masalah perubahan cuaca iklim lah. Okey, jadi memang dalam tahap hampir keserius lah sebenarnya dalam faktor pencemaran alam. Ya, betul. Cikgu ada tak usik-usik cerita ni dalam kelas? Saya memang kebiasaannya sebab saya mengajar bahasa Melayu juga kan. Oh ya, betul. Jadi bila saya membina ayat karangan tu, saya memang akan minta pelajar kaitkan dengan isu pencemaran dan juga faktor alam sekitar lah. Macam tu. Saya bagi 5 bintang untuk Cikgu Yana malam ni. Okay. Teruskan cikgu, sebab inilah cara dia, ya. Kita tak perlu, ya, maksud saya sekali tak perlu ada subjek yang khusus. Sebab kalau ada subjek yang khusus, cikgu pun tahu kan apa jadi. Pelajar-pelajar kita ni bijak, dia boleh dapat A+.
Dia keluar je kelas, dia buang sampah. A+. Buat apa kalau selajak alam sekitar? Dia boleh ambil subjek alam sekitar 101, pengenalan kepada alam sekitar. Dia boleh dapat A. Tetapi dia jugalah yang buang sampah. Okay. So sebab itu cara pendidikan kita pun perlu diubah, ya. Okay, maknanya sekarang ni memang isu alam sekitar adalah isu yang sangat serius, ya. Tetapi soalan seterusnya, seserius mana kita mengajar tentang alam sekitar dan seserius mana pelajar ini mengambil kira tentang alam sekitar. Ya, so ini sesuatu yang saya harap sekolah SDG ini memberi tujuan. Saya yakin Syahira, salah satu tujuan dia untuk memberi kesedaran ini dan mengubah behavior pelajar, tingkah laku pelajar-pelajar kita, ya. Alright. So ini yang memang kita dah dengar. Yang paling terbaru, yang paling baru kita lah ada surat khabar menyatakan Gunung Jerai menangis, ya, sebab dengan pembangunan Sungai King dan selepas Sungai King ada satu lagi, saya tak apa nama, tak ingat, ya. So ini berlaku berulang-ulang, ya, berulang-ulang ni saya tak tahulah. Kita harap supaya ni Cikgu Yana, dengan didikan Cikgu Yana nanti, kita punya pelajar-pelajar sekarang ni yang menjadi polisi mereka tidak akan buatlah benda yang sama, ya. Kalau yang Muslim pula double dosa lagi, ya. Sebab kita sebagai Muslim tidak sewajarnya, ya, sebab kita dah diajar bahawa alam ini adalah amanah kita dan kita ini adalah rahmatan di alamin, kita ini adalah khalifah. Tidak wajar, tidak patut, berdosa untuk kita mencemarkan alam sekitar. Tapi itu yang berlaku. Dan saya akan tunjukkan nanti bahawa negara yang paling tinggi ecological footprint, ya, kesan kepada alam sekitar adalah negara Muslim. Ya, jadi ini sesuatu yang saya rasa kita perlu renungkan bersama, ya. Dan ini adalah bagaimana facts and figures, statistik kerosakan alam sekitar seluruh dunia. Ya, 63,000 square miles of rainforest are being destroyed each year. So tak boleh nak cerita dah. That's why tak mustahil, ya, alam kita akan jadi 2 degree, dan ketika 2 degree itu Barbados, Maldives dan sebagainya akan tenggelam, ya. So sebab tu nanti saya akan tunjukkan video Greta Thunberg, marah sungguh dia, ya. Sekarang ni di Glasgow tu dia berbincang, hasilnya tak tahu apa. Setiap tahun dia akan berbincang, ya. Alright. Ini lagi contoh, ya, adik-adik yang saya kasihi, betapa kerosakan yang berlaku, ya. 70 to 100 species disappear every day. Ya, maksudnya spesies-spesies yang ada ni hilang, menjadi extinct. Extinct, Cikgu Yana apa, ya, extinct? Kalau bahasa Melayu, saya pun belajar bahasa Melayu juga malam ni. Pupus ke? Pupus, ya. Siap baik ada Syahira pelajar itu tahu, ya. So itulah, ya, pupus. Dan bahasa kita pun kalau begini cara dia pupus juga, Cikgu. Minta maaf saya sebab di slide saya bawang putih, tapi saya akan cuba bercakap bahasa Melayu, ya. Alright. So saya nak gambarkan bahawa alam sekitar kita, ya, spesies kita yang ada, pokok-pokok pohon yang kita ada, memang semua sudah menunjukkan kehancuran dan semakin tak ada. Ya, sebab itu kita bila perkataan balik kampung tu, ya, adik Rafiq, Ilham dan sebagainya, kecintaan balik kampung tu sebenarnya, di sebalik perkataan balik kampung sebenarnya balik kepada asal. Kita rindu pada sungai, kita rindu pada sawah padi yang hijau, menguning dan sebagainya. Ya, itu kerinduan yang sudah tak ada lagi dah. Dan nak sekarang ni dekat KL nak tengok monyet ke apa semua kena pergi zoo. Semua ada simpan kat zoo lagi. Ada ni. Itu pun nasib ada zoo lagi. Dan zoo pun disebabkan COVID ni pun hampir pupus. Ya. Jadi ini sesuatu yang memaksudkan bahawa bila pembangunan tidak lestari, inilah kesan, ya. Right. Dan ini dari segi lain juga, ya, saya nak highlight gambar yang belah bawah sekarang, ya. Bila kita cerita pasal pembangunan lestari ini, bukan sekadar cerita alam sekitar saja pula. Sebab alam sekitar itu pun, ya, menjadi rosak itu sebab keperluan ekonomi. Yang nak kita tengahkan sendiri adalah, okey, tak apa, bangunlah seperti tinggi mana pun nak buat KLCC, nak buat berkembar ke, 4 kembar ke, 6 kembar ke pun tak apa, buatlah. Tetapi pastikan, ya, proses pembangunan tersebut tidak mencemar alam sekitar dan tidak meluaskan lagi jurang antara yang miskin dengan yang kaya. Itu yang kita tengok sekarang ni di KL, ya, miskin bandar, urban poor, makin menjadi yang semakin menjadi serius, ya. Dan dengan COVID lagi parah keadaan, ya. Jadi di sini yang mesej yang nak dijelaskan adalah pembangunan yang kita nak ketengahkan tak mau dah pembangunan macam sekarang ni, ya, makin melebarkan jurang. Kita nak, biarlah kita tak membangun dari segi tak ada bangunan KLCC pun tak apa. Janji pembangunan yang berlaku tidak ada orang yang miskin tegar. Dan kita sebagai Muslim, tanggungjawab kita
berdosa kalau kita biarkan jiran kita tidur dalam kelaparan. So itu makna besar dia, ya. Alright, ini saya tunjukkan tadi bahawa top 10 countries yang buat sumbangan, menyumbang kepada ecological footprint. Ecological footprint ini maknanya the lifestyle, ya, cara hidup kita yang merosakkan alam kita. Sama ada dari segi transport yang kita gunakan, makanan yang kita makan, sebesar mana rumah kita. So ini statistik menunjukkan negara mana yang paling besar sumbangan dia. Malangnya Qatar, Kuwait dengan UAE. Ya, ini negara-negara yang bangun. Dan negara yang paling sikit, ya, yang tidak adilnya di sini adalah Gabon, Mali, Chad. Ini negara-negara miskin. Mereka ni tidak mencemarkan alam sekitar. Yang mencemarkan adalah negara-negara yang di atas itu. Dan terpaksa menanggung juga adalah negara-negara kecil. So ini yang dimasukkan pembangunan yang tidak lestari juga. Dan ini yang sedang berlaku, ya. Alright. So kita dah tengok dari segi alam sekitar. Konteks kedua pembangunan lestari ialah dari segi ekonomi. Ya, ini agak serius sedikit, ya. Sama serius lah, tak boleh cakap serius sedikit, ya. Sama seriusnya, ya, isu ekonomi, sebab akhirnya isu ekonomi ni sebenarnya menentukan banyak tindakan, banyak perkara yang berlaku, banyak kerosakan yang berlaku. So kalau saya tanya, ya, how fair is Malaysian economy, ya, ini adalah pilihan-pilihan, ya, very fair, somewhat fair, unfair, totally unfair. Ya, ini soalan yang kalau ada waktu ketika tertentu orang akan cakap ini sesuatu yang sensitif, ya. Tapi pada saya, Cikgu Liana, kita sudah sampai peringkat di mana pelajar-pelajar kita perlu diberikan ruang perbincangan yang terbuka tetapi konstruktif. Sebab itu realiti dia. Ya, kalau dulu mungkin kita dimaklumkan dengan sejarah, ya, dengan fakta begini. Tetapi sekarang ini rakyat kita lebih terbuka dan kita perlu menyediakan mereka dengan keterbukaan begini. Ya, yang sejarah kekal tetap fakta sejarah yang kita perlu hormati, tetapi tak boleh dah simpan bawah meja. Ya, kenapa saya bangkitkan cerita ini? Sebab bila sampai peringkat universiti, ya, dan ketika saya di luar negara pun, ya, pengalaman saya 3 tahun jaga pelajar di London, soalan yang paling favourite Cikgu Yana rasa apa? Kalau bila ada menteri datang, rasanya lah di kalangan pelajar luar negara yang mana menemukan Cina, India dan Melayu. Rasanya soalan apa dia? Berkaitan dengan perpaduan ke apa? Tentang beasiswa, tentang siapa dapat loan dan sebagainya. Lebih kepada hak kerakyatan, maksudnya Bumi Putera, kan? Ya, Bumi kota, Putera maksudnya. Ya, kenapa India kota, ya, sebab kita dulu ada sistem metrik kota, kan? Betul, ya. So itulah isu sebab sekarang ni yang menjadi isu semasa dan benda yang perlu dipahami juga adalah cerita bahawa bagaimana kita menangani perbezaan, ya. Ya, kita kena akui, ya, dari sejarahnya, dan kita kena akui juga bahawa Cina, Melayu dan India, ya, kalau dari segi sejarahnya dulu kita diingatkan begitu, ya, kita dimaklumkan bahawa yang Cina-nya dengan melombong, so ekonominya agak maju ke depan sedikit, yang Melayunya di kampung, ya, ke belakang sikit, dan India ni menurut kita, ya. Ini keadaan yang selalu kita digambarkan begitu. Tetapi sekarang ini keadaan ini sudah berbeza. Ya, yang memerlukan bantuan sekarang ni tak kira dari Cina ke di India ke Melayu, dia tetap rakyat Malaysia yang lahir di sini yang perlu diberikan bantuan. Ya, maknanya dari segi keperluan ekonomi, semua orang memerlukan keperluan ekonomi. Ya, jadi sekarang ni yang perlu dilihat asas kepada pembangunan lestari adalah berdasarkan equity. Ya, bukan equality. Kita tetap menghormati latar belakang demikian, memang ada keperluan untuk golongan Melayu sebab mereka ini majoriti, dia perlu diberikan perhatian yang lebih. Tetapi tidak bermakna yang Chinese dan Indian, ya, tidak mendapat perhatian, ya. If possible, Syaira, can you identify any Chinese or Indian? Are we all any Chinese or Indian in the group? Ada tak? Ke tak ada? The one yang nama ada. Saya tak pasti bangsa, tapi siapa Abigail. Abigail orang mana Abigail? Kau boleh tanya. Tak ada boleh. Abigail? Tak ada. Okey. Itulah kalau ada tu kita lebih seronok dan lebih terbuka dan lebih konstruktif, ya.
Sebab kita masih menghadapi isu perpaduan ini, ya, kalau saya boleh tanya mungkinlah Cikgu Yati, ya, kalau untuk interaktif sikit, Cikgu Yati, kenapa kita sampai ke sekarang pun masih lagi mengalami isu perpaduan? Sebab ini konteks yang seterusnya, ya, ini konteks yang seterusnya, social issues di Malaysia. Saya tanya orang lain lah kot, Ora ke, siapa yang boleh jawab, ya, siapa yang boleh beri pandangan. Kenapa ini dah tahun keberapa, saya rasa 64 ke 63 independence, ya. Masih lagi tak selesai-selesai cerita perpaduan. Cikgu Yana tahun berapa sekarang ni kita merdeka? 64 kot? 64. Merdeka 57, 64. Ya, 64, ya. Sudah 64 tahun merdeka, kita masih lagi dihantui isu perpaduan. Saya bagi pandangan sikit lah ya. Ya, sila cikgu. Sebab saya pun sebenarnya adalah guru sejarah. Yang mengajar untuk SPM lah, kan. Jadi saya terlibat juga dengan sebelum ni untuk silibus KBSM. KBSM silibus lama memang dia lebih menerapkan isu politik negara. Okey, jadi pengalaman saya mengajar sekolah yang memang ramai kaum Cina dan India, kebanyakan mereka tidak ada masalah untuk daripada segi perpaduan antara Melayu, Cina, India. Jadi dalam kelas memang sangat toleransi. Tapi kejap cikgu, dalam kelas tu sebab ada Cina, India dan Melayu kan, memang ada tiga-tiga tu kan. Tapi sebenarnya bila saya masuk bab politik dan melibatkan pilihan raya, mereka secara sejujurnya lah mengakui bahawa mereka masih lagi mendapat pengaruh daripada ibu bapa yang masih lagi tidak menggalakkan perpaduan. Itu isunya. Dan mereka juga mengaku sebenarnya mereka-mereka yang mempunyai company besar kan masih lagi berlaku penindasan antara kaum daripada segi gaji itu. Jadi saya rasa itu adalah masalah mentaliti rakyat Malaysia itu sendirilah sebenarnya. Walaupun kita sebagai guru telah menerapkan unsur perpaduan, sebagai saya guru sejarah lah selama hampir berbelas tahun mengajar kan. Jadi saya rasa itu adalah faktor persekitaran antara keluarga pula untuk menyampaikan penerapan perpaduan itu sendiri. Daripada segi sekolah saya rasa tak ada masalah isu itu. Ya, betul. Alhamdulillah betul. Tetapi cikgu, saya rasa cikgu tak nafikan kan tidak semua sekolah demikian. Ya, sebenarnya masih ada betul. Ya, betul. Sebab kalau kita melihat pada sekolah kita masih lagi ada vernacular. Jadi mungkin itu salah satu faktor utama juga berlakunya kurang perpaduan antara rakyat kita. Ya, sebab itu saya kalau dalam kelas saya akan tanya, saya suruh student ni buka, tunjuk kat saya berapa nama dalam telefon dia nama Cina. Betul. Atau nama India. Ya, sebab kita rakyat Malaysia tak ada seorang pun kawan rapat kita Cina dan India, macam mana nak ni? Sama juga bukan kita mengutuk Melayu saja, tidak ya. Tapi Chinese dan Indian pun must be willing to accept the same kind of to change ya. Jadi yang saya nak ketengahkan di sini adalah again framework dan rujukan saya adalah 3 perkara ya, dari segi environment, daripada ekonomi dan segi sosial. Tak ada ketiga-tiga ni kalau tidak balance dan tidak diberikan keseimbangan, kita tak akan dapat pembangunan yang lestari. Dan isu ini akan berterusan. Dan sejauh mana orang macam Cikgu Yana akan berani membuka perbincangan ini secara terbuka di dalam kelas. Ya, kalau bila saya tanya pelajar, masih ada yang takut lagi cikgu? Ya, saya memang kalau transparent dengan student, sebab kita adalah guru yang bertanggungjawab membina generasi akan datang, sebab mereka adalah pemimpin akan datang. Sebab itu memang saya menegaskanlah perkara itu, sebab kita adalah guru kan. Ya, betul. Cikgu Yati buat macam tu juga ke Cikgu Yati? Kat sekolah sekolah apa tadi? Bidong Cikgu Yati ada lagi tak? Rafiq, what's your take? Apa pandangan? Rafiq ada berapa ramai kawan Cina, kawan India? Apa kaum Melayu banyak, ada kat Cina. Adalah, ada ya. Sekolah apa tadi? Sekolah mana tadi? Aminuddin Baki. Aminuddin Baki. Ada Cina India ke? Ada ya. Alright. So at least ada. Tapi saya tidak surprise ya. Ada rakyat, ada orang Cina yang daripada sekolah nursery sampai ke universiti tak jumpa pun geng Melayu. Ya, saya tak kata sekarang ni Melayu saja salah. Tidak ya. Memang saya perhatikan ada di sekolah pun, universiti pun masuk Taiwan, lepas tu balik Malaysia, dan ada juga yang tak erti cakap Melayu. Rakyat Malaysia tak erti cakap Melayu, tak erti cakap Malaysia.
Ya, saya terus terang, sorry ya Cikgu Yana, I think this is the time that kita memang kena direct dan kita turut, dan saya rasa pelajar zaman milenial ni mereka boleh terima pandangan begini ya, dan mereka perlu dibina cara fikir begini dan constructed ya, sebab selagi kita duduk simpan benda bawah kapet ni lama meletup je ya, so dan itulah menyebabkan ketidaklestarian. Macam ada mic berbunyi tu, ada orang nak cakap Jazril, boleh bagi pandangan sikit tak? Sementara saya nak minum air sikit je. Jazril ataupun Maira Mitsuya. Wah, Nihonjin desu ka? Maira Mitsuya. Tak berjaya saya memanggil. Maira, Humaira. Ada sesiapa yang boleh bagi pandangan tentang isu sosial, racial issues di kalangan kita? Asma, boleh saya dapat pandangan sedikit? Saya tak mau nanti mungkin sebelah skrin saja. Skrin tak ada ya, tak apalah ya, tak boleh nak mungkin tidak prosedur untuk memberikan pandangan, tak apa, right? Saya rasa Cikgu Yana pun faham, Cikgu Yati pun faham, inilah cabaran online kan. Kita terpaksa berdepan dan mencari jalan macam mana nak suruh dia bercakap dia. Nak pula malam Sabtu ni saya last 2 days, Monday and Tuesday ya, dengan pegawai kerajaan Cikgu Yana, pegawai kerajaan 8 jam, 4 jam. Puas saya nak suruh on video daripada 40 orang, 4 orang saja on video. Saya tanya pun tak jawab. Jadi saya tak heran kalau pegawai-pegawai tak jawab, pelajar-pelajar pun saya faham ya. Tapi yang penting saya ada 2-3 muka yang saya boleh berinteraksi supaya kekal saya punya momentum Cikgu Yana. Ya, mohon ini temankan saya di sini. Ya, boleh. Istilah saya di sini kan, bila saya buat kelas online ni Cikgu, saya akan cakap siapakah sudi menemankan saya di skrin ini. Ya, betul. Sebab kita kena berlaku adil ya? Tapi kadang-kadang kita juga manusia biasa ya? Kalau dalam kelas tu kita boleh tengok tu ada lagi sentuhan itu, kalau dalam skrin ni kita faham. Alright, anyway, I've got a lot to cover. Sorry ya. Alright, seterusnya ya, ini isu yang sepatutnya tak berlaku lagi dah ya, dan saya yakin cikgu-cikgu yang passionate mengajar macam Cikgu Yana tentang sejarah dah cukup terbuka, tetapi akan dirosakkan nanti ya oleh pandangan ibu bapa, tambah lagi bila nak kita pilihan raya tahun depan. Apa kita nak buat bila dah begini? Kita teruskan je lah Cikgu Yana, kita teruskan saja kita punya kerja, insya-Allah ya. Dan kita pun kena, saya rasa cikgu pun akan bagi tahulah bahawa mungkin murid-murid, bila murid-murid balik ke rumah, pandangan mungkin berbeza. Sebab itu kita kena perkukuhkan, kita beranikan dia untuk dia become very inclusive ya. Alright, dan ini adalah menggambarkan sekali lagi ya, isu bahawa akhirnya ada orang berpendapat bahawa yang sebenarnya merosakkan isu perpaduan kita ni politician. Ya, so saya rasa itu pandangan yang sudah biasa kita dengar. Dan kita pun memerlukan, akan datang insya-Allah ya, politicians yang lebih konstruktif lah ya, saya rasa Cikgu Yana, sebab kita sekarang ni kita tak salahkan ya, sebab politician yang kita sekarang ni siapa ya, ada semalam ya, Syairah Polo ke siapa, calon Melaka yang paling muda tu, baru first year kan, apa nama dia tu saya pun tak ingat lah, baru first year dah jadi calon ya, which is good ya, sebab kematangan itu tidak akan datang melalui textbook. Biar dia turun ke padang kan Cikgu, kita campak dia dekat masyarakat tu, insya-Allah matanglah dia. Dan itulah sebenarnya kalau saya tengok ya, saya selalu bagi analogi, ini tentang sistem pendidikan sedikit ya, saya agak ni sedikit sebab saya tengok susah sikit nak fokus saya ni, saya kena pelbagaikan cerita ni supaya benar. Kita bayangkan daripada kecil ya Cikgu, semasa kita kat nursery, masa itulah kita paling banyak main, kita paling banyak campur dengan orang, kita paling banyak pergi padang, main pasir dan sebagainya kan. Makin kita ke atas, makin kita isolate diri kita, makin kecil perkumpulan kita. Sampailah ke peringkat yang paling tinggi yang buat PhD itu, duduk seorang-seorang dalam lab tu tak campur orang. So itu satu benda yang saya rasa sangat ironik, ketika mana ilmu dia anggap tinggi, tetapi dia punya interaksi dengan luar semakin kurang. Kita akan ingat zaman sekolah rendah kita, zaman kecil kita tak ingat ada zaman sekolah menengah kita, sebab masa tu duduk dalam kelas belajar je. Tapi akhirnya nilai-nilai, skill yang kita ada, kalau ada orang macam Cikgu Yana ajar sejarah begitu, tak apalah, ajar BM. Tapi kalau yang jenis straightforward, dia dah sah, dia takkan ingat apa. Ya? Dan itulah yang berlaku pada saya kadang-kadang bila saya tanya pelajar-pelajar political science, Syahida perkecualian lah ya. Kalau saya tanya last semester dia ambil kelas saya tanya apa saya ajar, langsung dia tak ingat Cikgu. Padahal masa saya dah puas dah bercakap ya. So tak heran ya. Sebab tu kita kena perbagaikan dengan cerita dan sebagainya supaya paling tidak diingat lah ya. Alright.
Dan ini nak menekankan sekali lagi bahawa apakah erti pembangunan. Ya? Ini sesuatu yang kita tengok hari-hari. Ini isu-isu semasa, tapi kita nak sekali pelajar yang ada ini mempunyai gambaran yang lebih jelas, ya? Lebih besar bahawa ini sesuatu yang perlu dibetulkan. Pola pembangunan negara kita ini perlu dibetulkan. Memang orang akan cakap bahawa mustahil, ya, untuk kita mendapat zero poverty, ya, mustahil. Tetapi paling tidak we work towards that, ya. Alright. Dan kita juga boleh berbanggalah, ya, Malaysia ini memang number one sampai sekarang, kalau tak silap saya, sebagai obesity. Makan kita banyak, ya. Pada waktu yang sama, ya, Ilham, tengok statistik yang satu lagi, ya. In developing countries, 1 out of 10 children dies before 5 years old due to malnutrition. Tak cukup makan. Yang kita obesity. So, adilkah dunia ini? Ilham, what do you think? Pendapat saya tentang halnya. Ya, saya. Yang kita ni dekat Malaysia ni nombor 1 obesity dekat ni, padahal dekat Afrika tu tak makan. Mati. 1 daripada 10 mati. What should we do? What must we do? Kurangkan pembaziran tu salah satu cara dia. Dan spread awareness. Ya, betul. Tetapi realiti dia, walaupun itu berlaku, do you know that every Ramadan sampah lebihan makanan kita double than the usual month. Do you know about that? The statistic that pembaziran makanan, buang makanan separuh bertambah sekali ganda bertambah berbanding. Which is very, very funny, very ironic. Bulan puasa di mana kita seharusnya lebih bersyukur, lebih berjimat dan sebagainya, merasai kemiskinan, bulan itulah kelebihan pembaziran makanan berlaku sekali ganda. Right? So yang saya nak tengahkan di sini Ilham dan yang lain, ya. This is what happened, ya. Dan kita harap pendedahan begini, akhirnya kita dedahkan begini adalah kerana kita nak bahawa tolonglah, ya, sama-sama kita fikirkan benda begini. Sebab kalau benda begini biasanya susah nak dapat dalam kelas, melainkan kalau orang yang Cik Guyana mengajar dalam bahasa Melayu, ini ayat-ayat karangan yang diajar. Tapi untuk kita berbincang benda begini dalam sistem pendidikan, kita tak ada. Tak bincang benda ini sebab dia tak masuk exam, melainkan untuk bahasa Malaysia dan karangan. Yang lain tak ada. Sibuk dengan fizik, kimia, bio dan ni, apa sudahnya ni? Bukan kita menafikan keperluan, tapi bagaimana kita nak mengharapkan bahawa pelajar-pelajar rakyat kita yang akan jadi pemimpin akan datang ini become citizen who was very concerned about this thing. Because these are the realities. Kita nak buat bangunan setinggi mana, secanggih mana dengan fizik, kimia, bio kita. Dan akhirnya, serang di COVID, habis hancur semua. I'm not trying to be pessimist, but reality yang perlu disedarkan kepada pelajar dan juga diri kita lah, bukan pelajar, ya? Diri kita pun, ya? Kalau COVID ini tak menyedarkan, kita tak tahu apa lagi benda, ya. Dan kalau kita tengok di negara barat sekalipun, ya, binatang itu lebih mulia, ya, dan lebih tertanggung hidupnya, ya, lebih dijagai hidupnya, yang lebih kemas kehidupannya berbanding dengan African who live on 2.30 a day. Ya, lebih kurang sama seekor lembu dekat Europe dengan seorang manusia di Afrika. So wajarkah ini berlaku? Dengan subjek, dengan pelajaran, dengan nilai-nilai ilmu, dengan pengalaman yang kita ada, wajarkah kita biarkan benda ini berlaku? Tidak. But this is what is happening. Ya, sebab inilah panggilan tentang pembangunan lestari. Ya, inilah yang kita nak sedarkan bahawa setiap dari kita tengoklah bagaimana. Sebab kita ada 7 now sekarang ni, I think will be like 5 billion, mungkin 7 billion, ya, people in the world. Hanya 2 bilion yang hidup selesa dekat atas tu, 5 bilion lagi hidup dalam kemiskinan. Ya, 1/3 of the world, 2/3 is living under siege. 2/3 hidup dalam kesusahan. So banyak benda, ilmu, teknologi yang ada ni sebenarnya untuk 1/3. Yang 2/3 yang macam yang miskin ini, yang mati tak cukup makan, yang hidup yang 2.30 ini, ada 2/3 daripada dunia. Tetapi agenda kita, cara hidup kita lebih kepada 1/3. Ya, nak ada kereta 1 tak cukup, nak 2 kereta. Ada telefon 1 tak cukup, nak 2. Ada Apple 11, ya, dah tak cukup, nak Apple 13. Maaflah kalau ada yang terasa. Syairah, you pakai phone apa?
biasa-biasa je kan. Cikgu Yana pun pakai biasa-biasa je. Cukup apa yang ada sajalah kan. Sebab kalau nak ikutkan kemahuan kita, the grade seperti yang Gandhi kata, takkan berkesudahan. Ya, alright. So sekarang ni kita bagi pendedahan ni, saya harap ni Syahira nampak macam saya ke sana ke sini, tapi asas di sekarang ni saya nak berikan gambaran secara umum ya. Sebab saya boleh bayangkan bahawa interest yang ada dalam ini berbagai. Dan asasnya adalah unsustainability ni adalah isu ketidaksamaan. Ya, macam mana cakap? Inequity bahasa Melayu apa cikgu? Cikgu Yana. Macam mana nak cakap? Kesaksamaan. Jadi kalau bahasa Melayunya, kalau tidak saksama, ketidaksaksama. Tak boleh kan? Macam mana nak terjemah inequity? Betul lah, ketidaksamarataan lah maksudnya. Okey, ketidaksamarataan. Sorry, tapi lain aja. Sama rata equality. Equity bukan sama rata. Dia saksama. Ketidaksaksamaan. Ada ke perkataan? Ada. Ya, betul. Okay. Alright. Kita bercakap tu supaya student tu dengar kan. Kita sebenarnya saya nak register kan kataan itu. Ya, biasalah ini trik-trik cikgu kan. Kita melalui supaya mereka register perkataan itu. Okay. So asasnya ya Rafiq dan Isma Ivana Batrisha. Right? Saya suka tengok anggur. Apa tu buah tu bergerak-gerak. Dia bercakap ke tu? Isma? Yes. Are you around? Yeah. You punya gambar tu menarik lah, dia tengah makan. Blueberry tu, blackberry ya? It's a filter. It's a filter, alright. Are you Malay, Chinese, Indian? I'm Malay. Malay, okay, alright. Yeah. So, faham ke bila kita kata ketidaksamarataan? Kesaksamaan, maknanya yang saya ceritakan tadi, equality versus equity. Ya, maksudnya sekarang ni, kalau saya boleh tadi, saya nak make sure yang faham ya. Sekejap, saya minta kebenaran ya, saya balik semula ke sini. Daripada gambar ini, Isma, do you understand what is message from here? I can somewhat understand because yang beza dia tu kotak dia tu. Cuba tengok kotak dia. Okay. Kalau nampak begitu betul lah tu. Maknanya tak kira lah dia bangsa apa, dia agama apa, dia tak boleh lah kita, orang budak tu budak kecil, setinggi itu ketinggian dia, kita bagi sama rata dengan orang yang tinggi, mana cik? Betul. Right? Jadi sebab itu hujah untuk sentiasa memberikan sekadar satu kumpulan saja tak boleh. Ya, orang Cina pun miskin, orang India pun miskin. Ya, so ini sesuatu yang kita perlu bincangkan, selalu sesuatu yang kita perlu selaraskan kefahaman dan kesediaan kita untuk berbincang topik begini. Ya, alright. So thank you Isma that at least I can be sure that this all. Alright, so masuklah ceritanya. So selepas nampak begitu, akhirnya mesej yang nak saya sampaikan adalah bahawa dengan kerosakan alam sekitar, dengan keadaan ekonomi yang tidak seimbang, menjauhkan jurang antara kaya dan miskin, dan juga isu sosial yang tidak berkesudahan, bukan sahaja cerita tentang perpaduan, tapi cerita tentang penekanan, diskriminasi, human right dan sebagainya yang sewajarnya. Ya. Maka sebab itu berlaku kerana masing-masing mengejar pembangunan. Ya, pembangunan yang terjadi adalah pembangunan yang tidak lestari. Mesejnya di sini adalah untuk kita pastikan bahawa pembangunan yang berlaku adalah pembangunan yang lestari. Farzana Hayani, siapa tu? Oh, okey, yang apa tu tadi? Yang apa ni? Apa Isma? Farzana Hayani ni, Huzat? Yang the youngest Malay. Oh, ya. Melaka. Ya, yang first year tu kan. Okay, not sure lah Syahira, saya rasa macam nama dia macam lain sikit, betul ke? I think you know lah, I mean maybe. Anyway, the point is that the first year dan teruskan lah kedua. Sebab kadang-kadang di UIA saya belajar political science ya. Budak-budak political science ni Isma dia takut nak bercakap pasal politik. Macam mana nak ambil political science kalau kita takut bercakap pasal politik? Ya, sesuatu yang tidak kena, tetapi itu yang berlaku. Okey, tak apa, letak itu dah habis cerita tu. Sekarang ni saya nak ceritakan di sini bahawa pola pembangunan yang kita nak ketengahkan sekarang ialah pola pembangunan di mana buatlah ya, tak kisahlah pembangunan nak cerita aktiviti ekonomi macam mana setinggi mana pun tak apa, janji dengan syarat dia tidak merosakkan kemampuan dan keupayaan generasi sekarang, generasi akan datang untuk menikmati sumber yang sama, keadaan yang sama.
Maknanya berbanding dengan zaman saya dengan Cikgu Jana misalnya, kalau dulu kita masih balik lagi sungai-sungai yang bersih, mudah je, jalan kaki boleh sampai. Ya, tak perlu nak balik kampung baru nak jumpa. Sekarang ni kita boleh ketika itu mudah untuk kita melihat keindahan alam sekitar, sawah padi dan sebagainya. Tapi sekarang dah semakin susah. Ya, so maknanya pembangunan yang lestari adalah pembangunan di mana benda ini tetap kekal. Ya? Jadi tidak salah untuk menikmati pembangunan ekonomi, tetapi pastikan ada keseimbangan tadi. Saya akan tunjuk, nanti ada gambar ya. Alright, ini ya. Ini gambar kalau mudah cara nak memahami apakah dia environment, sustainable development. Syaira, yang sebelum ni dah ada tunjuk gambar ni, dah cerita benda ni kan? Boleh saya dapat input sikit? Macam Rahmah ke dah bercerita ke cerita ni? Sebelum ke dah? Saya tak perasan. Ya. Tak apalah, kalau ulang pun bagus juga kan, kuat sikit ingatan dia ya. Alright, ini yang dikata pengelola lestari seimbang, ya, sumber dalam keadaan baik sebelum dan selepas digunakan, integriti dan diversity sistem semula jadi dikekalkan. Ya, sebab sekarang ini seperti yang kita maklumi bahawa keadaan planet kita sudah nazak. Ya, maknanya keupayaan planet kita untuk regenerate itself has been breached in 1970s lagi dah, because of that industrialization dan sebagainya. Right? Dan waktu yang sama, bukan sekadar cerita alam sekitar saja, Ismat, it's also cerita mewujudkan komuniti yang berbudaya. Ya? Dan last sekali, setiap generasi dapat memberi atau mengekalkan hak generasi yang akan datang. Maknanya kita sama ada cucu cicit kita pun tetap boleh menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Maknanya dia punya hak yang sama kepada alam sekitar. Ya? Right? Dan ini yang saya katakan tadi, by 1970 ya, sebenarnya keupayaan planet kita untuk regenerate itself has been breached. Dia tak boleh lagi dah sebab terlalu melampau aktiviti manusia dan industrialization dan sebagainya menyebabkan alam sekitar tidak lagi mampu sebagai usual untuk recapacitate itself untuk face the human activities. Ya, untuk menangani sampah sarap dan sebagainya, aktiviti manusia, carbon emission dan sebagainya, back to the natural process. Dah tak mampu sejak it's been breached, ya. Sudah lagi tidak mampu sejak 1970. Jadi bayangkan ya, dalam keadaan sekarang betapa nazaknya dunia kita. Ya. Dan ini makna erti pembangunan lestari. Tak apalah, kita tak payah pening-pening sangat. Ambil yang pertama itu saja. The development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own. Ya, pembangunan yang tidak mengganggu gugat kemampuan generasi akan datang untuk menikmati benda yang sama seperti kita nak mati sekarang. Bandingkan zaman mak saudara-saudari, ya, mak saudara-saudari, nenek saudara-saudari, bagaimana keadaan dia, apa yang dia boleh nikmati dengan sekarang. Jadi bayangkan kalau kita tak jaga, ya, anak saudara-saudari nanti, cucu saudara-saudari nanti, apa lagi yang tinggal. Okay? Right? So ini kesimpulan apakah maknanya pembangunan lestari adalah pembangunan yang seimbang, yang tidak memberi kesan kepada alam kita. So yang kalau ini Venn diagram kan, betul ke Venn diagram? Ilham, ini Venn diagram ke dia panggil benda ni? Dia dah lupa dalam matematik saya dapat 6. Ini Venn diagram ke Ilham? Kita panggil Venn diagram ni kan? Gambar rajah bulat. Untuk geometri ni ya? Macam mana yang tiga-tiga ni, yang gambar ni? Bukan Venn diagram ke ni? Bukan saya rasa. Venn diagram macam mana ya? Salah ke Cikgu Yana? Anyway, so apa sajalah nak panggil. Jadi yang nak saya highlightkan di sini adalah pembangunan lestari itu ialah apabila adanya keseimbangan alam sekitar, sosial dan ekonomi. Malangnya, saya ulang, apa yang berlaku adalah ekonomi yang selalu mendominasi alam sekitar dan kesan pada sosial. Dan itulah yang menyebabkan pembangunan kita tidak lestari, itulah yang menyebabkan perpaduan tidak dapat kita kecapi sehingga sekarang ini. Itu jugalah yang meluaskan jurang antara yang miskin dengan yang kaya. Okay, alright. Saya tengok ini video apa ya. Okay, alright. Ya, sini mungkin ini saya pinjam daripada one of the student dan bahasa yang agak mudah untuk memahami apa dia pembangunan lestari. Ya. Mohon tonton bersama. Ya.
Okay. Sekejap. Ada bunyi tak apa ni Syaira? Oh sorry, saya mute kan. Okay. Seringkali kita mendengar mengenai Lestari tidak kita sebagai masyarakat peka terhadap pembangunan lestari dan apakah yang dimasukkan ke pembangunan lestari. Sejauh manakah pentingnya pembangunan lestari ini kepada alam sekitar? Pembangunan lestari boleh didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan untuk menghindari proses sumber dan memastikan kerosakan minimum ke atas alam semula jadi. Pembangunan lestari memerlukan kemajuan serentak dan seimbang dalam tiga dimensi yang saling bergantung, iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar. Kelestarian berkaitan dengan kualiti hidup dalam populasi atau masyarakat sama ada sistem ekonomi, sosial dan alam sekitar. Tujuan pembangunan lestari secara mapan adalah untuk mengimbangi keperluan ekonomi, alam sekitar dan sosial. Ianya juga membolehkan kemakmuran pada masa sekarang dan masa depan. Menerusi sidang Pemuncak Bumi yang telah diadakan pada tahun 1992 di dalam Agenda 21, matlamat pembangunan lestari itu sendiri adalah untuk membolehkan setiap individu untuk hidup dalam pembangunan fizikal, mental dan moral. Malangnya, manusia melalui corak yang tidak mapan dalam penggunaan sumber mengakibatkan peningkatan kadar perubahan dan seterusnya membawa tahap tekanan yang dialami oleh alam sekitar. Oleh itu, isu pembangunan telah dibincangkan secara serius melalui sidang Pemuncak Bumi iaitu The Earth Summit pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Persidangan ini telah menghasilkan Agenda 21 dalam tindakan untuk memikirkan semula pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesesamaan sosial dan untuk memastikan perlindungan alam sekitar. Di pembangunan lestari jelas disebut di dalam Wacana Malaysia yang ke-7. Undang tersebut juga menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memberi penekanan terhadap pembangunan lestari semasa awal tempoh Wacana Malaysia. Sekiranya pembangunan lestari ini tidak dipandang serius, boleh mendatangkan pelbagai isu kepada alam sekitar. Satu demi satu bencana dan tragedi alam sekitar ini berlaku di Malaysia akibat sebagai masyarakat yang kurang peka terhadap pembangunan lestari. Antara tragedi yang kita boleh lihat seperti isu pencemaran air yang berlaku di Malaysia. Tragedi yang terbaru adalah di Sungai Kinti, fasa 1 dan fasa 2. Bencana dan pencemaran terhadap alam sekitar disebabkan oleh manusia. Terjadi di satu kuasaan dan kualiti pencemaran rendah kalangan menjadikan turut padam dan tidak sekadar meletakkan tugasan ini kepada kerajaan sahaja. Pendekatan yang bersepadu membagikan semua pemegang taruh diperlukan bagi mendukung perancangan strategik dan sistematik berteraskan kelestarian dalam menguruskan. Saya cukup kat situ dulu sebab saya ada aktiviti yang nak saya bukakan. Ya, go forward. Okay, alright. Saya harap tadi dia rumuskanlah apa yang saya bincangkan tadi dari segi keperluan untuk menjaga alam sekitar dan isu yang lebih daripada sekadar menjaga alam sekitar, ya. Dan ini juga kalau dilihat secara peringkat nasional, ya, ke peringkat kebangsaan, ya, memang kita ada wawasan kemakmuran bersama WKB, ya. Pelajar Form 5 saya yakin ini subjek ada bincang ke Cikgu Yana benda-benda begini, wawasan kemakmuran bersama ni ada kan? Ke belum? Ada sebab kita ada. Kalau ikutkan sejarah kata 5 lebih kepada Malaysia kini. Okey, kalau Malaysia kini yang berita tu tak kan? Bukan maksudnya
keadaan bahaya tu cikgu, jangan dengan Malaysia kini. Malaysia yang sekarang ni lah, keadaan Malaysia sekarang. Alright, faham ya. Okay. Jadi selagi kita faham mungkin form 3, form 4, form 5 dan sangat relevan ya. Memang Wasa Kemakmuran Bersama ni kalau kita tengok isinya tu samalah cerita dia. Development for all, itu pembangunan lestari jugalah. Ya, income disparity, pun cerita pembangunan lestari. Ya. Jadi dari segi pengisiannya Wasan 2020 sampai ke Wasan Kemakmuran 2030 sampai RMK 2F yang terbaru ini pun Rancangan Malaysia ketiga ke-12 pun cerita pembangunan lestari juga, inklusif dan mampan. Ya, dan bajet yang terbaru pun, belanjawan yang terbaru pun menekankan lestari. Sebab itu saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi, cerita SDG, sekolah SDG ni memang sekolah yang sangat kritikal sekarang. Dah kalau pendidikan dekat sekolah biasa tu tak bagi, maka Cikgu Syahira ni lah yang beria, yang ada Cikgu Yana juga lah, dan cikgu-cikgu yang lain adalah cikgu yang sebenarnya mengajar tentang isu semasa yang lebih relevan, ya, yang lebih berkait dengan kehidupan dan keperluan semasa sekarang. Ya, alright. Dan dalam pembangunan lestari SDG ini ada 17, dan saya rasa mungkin ini orang lain juga dah sebutlah semalam kan. So 17 SDG ini ada pula penunjuk-penunjuk dia ya. Dari segi target dia berapa ya. Misalnya ya, dari segi matlamat 4 bertujuan untuk menjamin pendidikan berkualiti. So dalam itu dia ada cakap juga akses. Ya, kadang-kadang negara-negara ni ada yang beri pendidikan tapi tidak berkualiti. Ya, kita tak cukuplah dengan pendidikan sekadar pendidikan saja. Pendidikan yang berkualiti itu maksudnya termasuklah ya orang macam Cikgu Yana memberikan pendidikan bahawa tentang isu-isu semasa. Ya, sebab kualiti itu bukan bermakna beri tentang pelajaran tentang IT, ada akses online, tidak. Pengisiannya pun termasuklah tentang kualiti. Apa maknanya kalau kita cerita sesuatu yang tak relevan lagi dah 5-6 tahun yang mendatang? Ya, COVID memberikan kita gambaran bahawa apa yang kita ajar, seperti saya cakap tadi, apa yang kita ajar sekarang ni perlu dilihat semula. Perlukah kita mengajar benda yang kita ajar sekarang? Sebab bila kita dihadapkan dengan COVID, tak pakai pun. Macam Ilham cakap tadi kan, 50% saja. 50% lagi tu belajar apa? Kalau saya boleh tanya soalan tu Ilham, yang 50% lagi tu belajar apa? Ilham? Agak-agaknya yang 50% lagi tu belajar apa? Bergantung kepada subjek tu lah. Kalau dalam subjek BM ataupun BI, kita belajar pasal literasi. Kalau subjek sains macam biologi, kimia yang saya belajar sekarang, terus kepada teori lah. Kami belajar tentang teori je. Ya. Yang sekarang ni orang memerlukan vaksin. Ya, memang itulah asas dia pada pattern. Bukan kita nafikan keperluan, ya, tetapi pelajar mesti diberikan gambaran. Ini tujuan untuk apa? Ya, sebab sekarang ni banyak negara, ya, even Iran ada, ya, dan negara lain, India pun ada vaksin sendiri. Kita buat apa? Ya, pelajaran-pelajaran sains kita ni, ahli saintis hebat-hebat yang di Malaysia ni, apa yang dia sumbangkan? Ya, bukan kita mengatakan dia tak ada ni, tetapi kita nak supaya biar dia praktikal, biar kepada benda yang kita perlukan. Jangan kerana negara barat buat benda itu, kita pun nak buat begitu. Orang hantar negara barat, hantar orang ke bulan, kita pun hantar ke bulan. Sedangkan ya, rakyat kita lebih ramai lagi yang miskin, ramai lagi yang sakit, yang memerlukan rawatan dan sebagainya. Kenapa tidak kita rawat mereka bila kita nak pergi hantar ke bulan ni, sejauh mana keperluannya? Ya, kerana trend pembangunan yang kita digambarkan oleh negara ini adalah untuk bangunan tinggi, untuk yang sedemikian, maka kita pun ikut. Tapi sebenarnya kita ada isu-isu lain, isu sosial, isu cultural yang lebih kritikal. Ya, jadi bila kita tengok pembangunan lestari ini, sebab tu dia ada 17. Bukan sekadar science and innovation saja, tidak. Ya, dia ada benda-benda lain. Ya, saya perlu skip kat sini sebab saya nak minta semua pelajar, semua ni buat satu aktivitis. Ya, sebab ada 15 minit lagi, kalau boleh ya, saya kena bolehkan jugalah ya. Saya nak tunjuk yang ini satu ya. Saya rasa semua Muslim lah kot dalam ni ya. Kalau semua Muslim, saya nak tunjuk satu video ya. Ada non Muslim dalam ni? Saya mohon ya. Ada yang non Muslim dalam ni? Tak ada? Ada ke Syairah? Tak ada kot? Ada. Ada? Ada. Ada ya. Okey. Berapa orang ya? Siapa ya? My friend Abigail. Abigail, dia tak berbunyi tadi saya panggil. Abigail. Mana dia? Tak ada tadi. Abigail dah pergi. Alamak, saya membuatkan dia rasa. Ada Abigail? Can you boleh dengar suara tak? Abigail, you around?
Okay, alright. Saya rasa Abigail pun dia tahu bahawa Muslim kalau ambil air semayang kan, untuk semayang dia perlu ambil air semayang. Saya nak tunjuk satu video ya. Video yang saya harapkan memberi kesan lah ya. Asasnya adalah sebanyak mana air yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW gunakan berbanding dengan kita. Ya. Ini perbandingan. Satu mat. Ya. Okey, cukup ya. Saya nak bincangkan di sini bahawa cuba saudara-saudari fikirkan, renungkan, tanya diri sendiri, bila saudara-saudari ambil air semayang, banyak mana yang dipakai. Ya, bukan kerana kita nak mencatu dari segi ini, tetapi kita nak angkat di sini adalah sikap dan attitude kita. Ya, kalau dalam proses mengambil air semayang untuk kita beribadat pun kita tidak ada rasa untuk berjimat, tidak ada rasa untuk menggunakan sewajarnya, keperluannya, maka apatah lagi yang lain. Dan inilah ajaran Islam. Ya, kalau tidak, kenapa Rasulullah gunakan sebanyak itu saja air? Ya, kita kerana kita mewah, ya, tapi ya, ini sesuatu yang kita ambil mudah. Sebab di Malaysia kita nampak benda ni, we're taking it for granted. Tapi Islam itu indah. Islam pun tidak benarkan kita, even ya, maaf ya, dari segi ni, kalau nak buang air dekat tempat yang tak mengalir pun tak dibenarkan. Maknanya nak jaga alam sekitar, ya. Dan dalam peperangan pun tidak boleh kita cabut pokok, tidak boleh kita tebang pokok. Begitulah detailnya. Dan yang paling besar saya rasa selalu yang saya bagi contoh adalah kalau sekejap lagi nak kiamat pun Nabi kata tetap tanamlah benih. Bayangkan
Ya, bayangkan sedemikian jaganya Islam tentang alam sekitar dan bagaimana futuristiknya kita untuk generasi yang akan datang. Tapi sejauh mana kita? Ya, jadi saya harap dengan itu saudara-saudari kalau tak ingat yang lain pun tak apa. Ya, tetapi setiap kali nak ambil air semayang tu renungkan sekejap. Ya, sebanyak mana air yang digunakan dan gunakan itu sebagai peringatan kepada diri kita bahawa kita perlu menyumbang kepada penjagaan alam sekitar. Ya, kerana itu paling tidak itulah sedikit itu untuk mengubah. Adalah hasil malam ini bahawa ada sedikit perubahan daripada mendengar daripada sejak pukul 8.35 tadi. Ya, saya sebenarnya ada aktiviti nak dibuat, tapi sebab dia memerlukan soal jawab di komputer, saya tak pasti. Syairah kan boleh ke ataupun okey, saya rasa mungkinlah, because this is another activity yang harapnya akan memberi kesan. Ya, cuba ambil this one, saya akan beri di ni. Saya minta setiap orang jawab benda ni di komputer ataupun phone masing-masing. Ya, cuba jawab benda ni ya. Survey ni ya. Sekejap saya pergi kepada kalau tak buat ni tak jadi, dia kena buat ya. Saya mohon ya setiap orang, dan ini aktiviti akhir, lepas tu kita boleh masuk tidur. Thank you Isma. Ya betul lah, Ilham Venn diagram. Betul. Saya baru muncul. Saya dapat C6 Math, tapi okey lah, Venn diagram tu saya ingat lagi lah. Okey, cuba isi lah Ilham, cuba isi kan. Saya letak di chat tu. Prof dekat I je. Alamak, terhantar dekat dia lah pula. Apa ni Iva, you tolong bagi pada public Sat. Okay, sekejap. Lima minit je, paling lama. Tolong isi benda ni sebab ada message yang kita nak take home nya. Take home di malam ini adalah message ni. Dan Isma. Okay, alright. Please, ya. Tolong jawab setakat yang boleh dan tengok dan agak-agak lah, tak perlulah. Cikgu Yana tolong buat Cikgu Yana, sebab saya nak tahu Cikgu Yana punya sumbangan kepada alam sekitar. Cikgu Yanti tadi. Cikgu Yanti, cikgu punya anak murid apa nama? Saya nak tengok sekejap. Mana dia? Ilham, you punya cikgu ada kat sini tak? Saya punya cikgu Yati. Cikgu Yati, saya berbangga lah bila Ilham menjadi cikgu wakil kan. Cikgu Yati ni ajar apa lah? Tak apa, saya tak mau kacau. Sila isi survey. Sorry. Anissa, Fahim, sila isi ya. Ini sesuatu proses kita nak tengok ya. Remember, saya bercerita pasal apa tu tadi, ecological footprint. Ecological footprint itu kesan ekologi ya, dipanggil kesan ekologi lah ya, daripada aktiviti lifestyle kita kepada planet ini. Ya, kalau tadi research mengatakan mereka kekal dengan tindakan cara hidup mereka, dia memerlukan 4.5 by 2050. Ya, cuba isikan survey itu, berapa apa jawapannya, berapa planet saudara-saudari perlukan untuk menanggung cara hidup saudara-saudari. Saya akui, saya buat confession, saya tiga planet. Sebab sekarang ni saya travel daripada Putrajaya ke Gombak. Rumah saya di Putrajaya ke Gombak, jadi saya memerlukan 3 planet. Antara lain sebab itulah yang jelas memberi kesan kepada alam sekitar, sebab saya naik kereta. Dan saya naik kereta seorang. Rafiq, boleh isi Rafiq?
Boleh. Okay, alright. Rumah, kalau rumah teres biasa itu 20 kali 70, so 1,400. Kalau apartmen 950, 1,000. Ada satu soalan tentang keluasan rumah. Syahira ada? Okay. Kita ada 5 minit lagi, tak apa, insyaAllah. Prof. Saya? Boleh saya tanya soalan? Ya. Saya tanya insight Prof tentang Okay, alright. politician. Kejap. You dah habis jawab belum? Dah. Berapa planet you perlukan? 4.7 Earth. Oh ya Allah, habislah, sama lah macam Amerika. 4.7 sebab apa? Sebab you pergi sekolah apa, naik apa? Saya naik bas. Naik bas patutnya tak besar sangat. Rumah you besar? Agak. Okey lah, ya. Okay, kita faham lah. Ya. Harap-harapnya ni, kita cuba adjust lah yang mana. Ya. Sebab itu kesan mengingatkan kita ini kesan. Okey, sementara yang lain tu cuba jawab. Apa soalan you? Apa soalan? Saya tanya insight Prof tentang politician sekarang. Kerana Prof political science lecturer kan? Ya, bukan politician, political science. Ya, political science. Saya tanya, kenapa politician sekarang kurang ambil langkah agresif tentang perkara-perkara yang macam ni? Perkara-perkara tentang alam sekitar dan sustainable punya resources. Ya, tadi saya dah jawab sekali, tadi perasan tak? Saya dah bagi jawapan tadi. Ada? Ya, yang dia tak pergi sekolah SDG. Yang tu. Kan? Dalam on the serious notes, ya, kita kena akui, ya, satu, walaupun yalah, kita pun dah tengok, ya, kadang-kadang perangai mereka ni dalam parlimen tu, to be honest, memang ramai kata macam circus pun, ya, kan selalu disambungkan begitu. Okey, pada saya pertama dari segi konstruktifnya lah, mereka ini memerlukan pendidikan tentang alam sekitar. Ya, bukan sekadar dengar ceramah gitu tak jadi. Ya, peringatan daripada PM tak jadi. Ya. Saya terlibat, Ilham, saya turun ke 30 kawasan. Ya, kita terlibat dengan sekarang ni saya lusa saya akan start ke Permatang Pauh dan Batu Kawan untuk training, ya, pegawai-pegawai termasuklah ahli politik di peringkat daerah Batu Kawan dan SPS, Seberang Perai Selatan dan Seberang Perai Tengah, ya, untuk mendidik mereka tentang SDG. Sebab kita akui mereka ni memang tak ada, sebab dia sistem pendidikan yang mereka lalui bukan sistem pendidikan yang sedar tentang ini. Walaupun sebenarnya, Ilham, tak perlu pun, ini benda-benda yang common sense kan, tetapi
bayangkan tadi Venn diagram yang saya kata tu, yang menyebabkan mereka begitu adalah dia punya dominasi adalah yang ekonomi itu sahaja. Dia tak tengok pun yang satu lagi, yang alam sekitar dan sosial. Ya, sosial pun dia akan tengok waktu nak pilihan raya. Ya, Cikgu Yana, saya agak straightforward sikit kat sini dan inilah saya sebahasa untuk terus terangkan ya. Saya setuju. Ya, sebab itu sekarang kita daripada kita menyalahkan mereka, kita doakan je lah. Ya, saya pernah berada di peringkat di ministry apa dipanggil Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi. Ya, sampai peringkat saya rasa saya ada modul-modulnya lah, ya, modul-modul untuk kita memimpin mereka, mendidik mereka. Tapi bila sampai mereka begini, saya punya modul adalah modul saya ketika itulah saya doakan. Ya, doakan saja sebab saya rasa mereka ini sudah agak terlewat untuk kita didik tentang isu-isu alam sekitar. At the age of 50, at the age of 60, we can't do much. So that's why kita menekankan bahawa ilham antara saudara-saudari dan peer, your friend dan sebagainya adalah orang yang kita perlu didik supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ya, tetapi tidak mustahil ya apabila realitinya lah kita bercakap dari segi realiti. Bila saudara-saudari mendapat kuasa, bila diuji dengan kuasa, masa satu keadaan dia akan cakap tentang pembangunan lestari, tetapi bila dia uji dengan wang ringgit, dia akan terlupa tentang alam sekitar, dia nak tengok ekonomi saja. Sebab itu asasnya sekarang ini mereka tidak dilatih untuk itu, tidak diajak berfikir ke situ, dan yang saya rasa dari segi another practical aspect is that enforcement kita. Kalau enforcement kita betul-betul kuat, saya rasa mereka ni paling tidak secara perlahan. Terpaksa lah, tak kira lah kalau dia tak ada internally pun tak apa. Tapi dari segi enforcement, dia kena ikut. Ya? Yeah? Alright, Ilham. So kalau nak tanya lanjut lagi, nak lagi direct jawapannya, kita PM tepi lah. Ya? Sebab saya nak tanya dengan korang. Cikgu Yana berapa planet? Saya 2.4. Okey, sesuai. Okey lah tu. Syahira, you jangan cakap 6. 4. Apalah yang kamu buat. Okey. Waktu saya buat dengan kumpulan SDG tu, kumpulan SDG ada 6.5. Sorry, kelas saya yang satu lagi, kelas department. 6.5. Ya, semuanya door to door kind of thing. Banyak aktiviti yang dibuat menggunakan energi, sampah dan sebagainya. Dan keluarga dia besar. Keluarga dia besar. Ada 7 orang. Alright. Rafiq berapa? Lima. Wah, awak banyak sangat Rafiq. Apa jawapan yang agak ni sikit? You duduk rumah macam mana? Banglo, patutlah. Okey. Tak apa Rafiq, you cover dengan tanam pokok keliling-keliling ya. Nanti lepas tu gunakan jangan guna plastik bag ya, pakai botol air yang bukan recycle, pakai yang recycle. Ya, untuk cover balik dosa-dosa yang lain, untuk cover balik amalan lain yang ecological footprint. Rafiq, jokes ya. Okay, tak apa. Ya, tak, because this is we have to change our life. Dan paling tidak tadi yang video tadi ya, bila ambil air sembahyang dan ingatlah yang itu. Ya, kalau ada amalan saya, ilmu yang informasi maklumat yang saya sampaikan ini, sama-samalah kita panjangkan. Alright, so orang lain ada yang buat Isma, what did you get? I got 4.8 planet. Okay, alright. You living in Bangla juga ke apa? Or you travel a lot? Makan a lot? No, I eat a lot of animal-based product. Okay, right. Yeah, that's the other question. Yeah, animal-based dan juga yang import kan? Yang ambil daripada tempat jauh, bukan tempatan. Itu satu benda yang jelas juga lah ya, yang memberikan sebab kalau kita ambil makanan daripada belakang rumah, yang daripada tempatan, so itu mengurangkan kesan pada alam sekitar. Kalau kita makan makanan import dan sebagainya, poultry dan sebagainya, itu akan menambahkan. Alright, okay, Syairah, saya rasa tak perlu untuk buka untuk soalan ya, dan semua saya nak rumuskan bahawa I hope
Cikgu Yana, terima kasih kerana menemani saya dalam proses kecikguan hari ini. Prof, nak tanya satu soalan boleh tak? Siapa-siapa? Yana, sila. Cikgu. Ya, cikgu. Saya nak tanya satu soalan. Bagaimana ya peranan pendapat Prof lah ya, sebagai yang terlibat dengan sustainability ni, pandangan Prof tentang negara kita yang ke arah era revolusi industri ni. Bagaimana dia nak memastikan perkembangan ini seiring bersama dengan era IR 4.0 ni? Ya, okey. Kebetulan saya bawa je mesyuarat semalam, mesyuarat dengan LPPKN, Lembaga Perancangan Keluarga Negara, dan juga Sepadu. Sepadu ni di bawah DPU. Isu ini, mesyuarat semalam itu adalah rentetan daripada jawatan kuasa 4IR yang dipengerusikan dulu oleh Muhyiddin, sekarang ini Datuk Ismail Sabri lah. Ya, mereka ini meeting 4 bulan sekali. So, dan kumpulan saya adalah di bawah kumpulan kluster masyarakat. Isu utama kluster masyarakat inilah kerisauan kita tentang kesan negatif daripada 4IR. Ya, semua orang nak kejar. Semua orang nak IT, semua nak online dan sebagainya. Tapi tak ada orang lagi dah kisah tentang ethics, tentang etika bila berada online. Jadi kumpulan ini menyediakan, sekarang ni kita nak tubuhkan satu sekretariat masyarakat sejahtera untuk kita mengenangani secara lebih serius. Ya, benda tu dah ada, tetapi kita nak supaya dia biar membudaya. Ya? Dan jangan kita biarkan, sebab benda ini kalau kita tak pastikan ia berlaku, lama kelamaan akan hilang. Ya, akan habislah, akan hancur leburlah kita dari segi etika ni. Ya, sebab anak-anak kita kena bagi handphone sebab nak kelas. Tapi siapa tengok dalam tu? Ya, kita pun tak mampu nak daripada. Tetapi alhamdulillah, insya-Allah ya. Maksudnya kumpulan sebegini yang kita perlu ketengahkan. Ya, sama ada enforcement tu, saya rasa kalau kita tanya dia orang tu, dia akan cakap ada enforcement. Tapi enforcement tu saya rasa biarlah dia buat. Tapi yang kita ni cikgu, kita kena pastikan sendiri. Ya, kita ajar tentang etika cyber, dan saya ada satu kumpulan di UAE itu memang dah 10 tahun dah. Ya, memang dia bidang IT dan dia make sure. Ya, benda begini kita kena ketengahkan. Sebab semalam pun kita bincang, kata orang bercakap tentang 4IR tapi tak ada ramai orang pun bercakap tentang negatifnya kesan dia. Dan 4IR ni pun satu hal juga cikgu. Yang 4IR tu daripada penduduk Malaysia, berapa persen yang 4IR ni? Yang tak boleh online itu 50%. Nak cerita 4IR apa? Betul. So sebenarnya pendidikan, ya, pendidikan online ini, pendidikan itu sebenarnya yang leveler, dia menyamaratakan masyarakat kan, tapi sekarang ni pendidikan yang sebenarnya menjadikan perbezaan antara yang kaya dan miskin dan meluaskan perbezaan. Tambahan lagi apabila online, itu semua online ya. Walaupun saya kecewa jugalah sebab kita dah bunyi banyak kali. Statistik menunjukkan bahawa online ini 50% saja yang ada akses. Apa kita buat tentang 50% lagi? Ya, dalam keadaan sekarang ni pun contoh yang jelas nyata di depan mata kita. Ya, maknanya sekarang ni berapa orang yang sebenarnya ada akses untuk video, yang boleh on video, ada orang akses pada online. Ya, sebab beza kesannya orang yang boleh onkan video, interaksi saya dengan orang yang boleh onkan video dengan yang tak berbeza. Betul. Ya. So jadi benda itu yang sepatutnya kita tekankan, dan kita pun lambat sangat nak cerita pasal TV pendidikan. Sepatutnya dah awal-awal lagi lah contohnya. Benda tu memang dulu itulah teknologi. Tapi sebab orang nak 4IR, orang negara lain cerita online, kita pun online. Ya, so benda beginilah sebenarnya cerita pembangunan lestari itu bukan cerita tentang 4IR. Cerita pembangunan lestari itu adalah memastikan bahawa semua orang 4IR. Maksudnya sekarang ni tadi itulah, equality. Betul, semua orang ada akses. Tapi sekarang ni kalau kena panjat pokok baru boleh nak ambil exam, parahlah. Kalau kena naik boat, cikgu-cikgu kena naik boat dekat, saya rasa itu yang dekat Pahang ke dekat mana ya, kena naik boat nak kena hantar kerja rumah dan sebagainya. Itu kalau dapat cikgu yang baik macam cikgu Yana yang rajin dan ada passionate, tak apa. Kalau dapat cikgu yang 9 to 5 di Panjin Panau, sudah. Maka akhirnya Ilham dan yang lain, jadilah mereka ini generasi yang lost. Dan boleh tengoklah ramai saya saudara-saudari, adik-adik yang ada adik ya, form darjah 1, darjah 2. Mana dia sudah hilang skill sekolah dia. Tak ada. Dia tak kisah pun tak pergi sekolah. Bila tanya, kalau kita jumpa kat jalan-jalan, kalau masuk kawasan sebab saya selalu turun kawasan, dia tak kisah nak pergi sekolah apa pun, dia tak rasa. Dan kalau dia pula, dia rasa, kenapa nak belajar sebuah benda tu? Ya, sebab skill lain lebih kritikal. Skill sebab sekarang datang, bayangkan last point Syairah, seminit, dia sedang hidup dalam keadaan keluarga yang sedang parah mencari duit.
nak kena bisnes dan sebagainya. Yang kita ni sibuk nak suruh dia pergi sekolah. Ya, keluarga dia sedang tak ada duit nak makan. Lepas tu nak suruh dia pergi sekolah. Dan dia diperlukan untuk membantu. Fikirkanlah, renungkanlah mana satu aktiviti yang lebih kritikal untuk dia. Dan apa yang kita ajar dekat kuliah atau dekat sekolah, apakah berkaitan dengan kesediaan dia untuk membantu family dia? Ya, ini bukan saja sekolah rendah, sekolah universiti sekalipun. Ya, kadang-kadang saya tutup dengan ini ya. Ada masa bila saya paksa ya student untuk onkan video, lepas tu saya tengok kadang-kadang latar belakang rumah dia memang sesuatu yang saya faham lah ya, kenapa dia tidak onkan video. Dan kadang-kadang ada keadaan kat mana Cikgu Yana, kadang kita dengar saya bercakap tu kan, mak dia panggil, adik menangis lah dan sebagainya. Realiti yang berlaku yang sebab mereka ini terpaksa berada di rumah. Dan ketika itu wajarkah saya, adilkah saya nak paksa dia buat assignment dengan video dan sebagainya sebab dia ada benda lain yang lebih mendesak? Betul, setuju. Betul. Kan? So inilah yang saya rasa perlu, sebab tu dalam mesyuarat 4IR, Jawatankuasa 4IR Nasional tu Cikgu Yana, inilah kumpulan Rina Harun ketengahkan. Ya, malah ada carangan Tan Sri Zul, tak payahlah kita ajar benda-benda sembiang ya, exam semua tak payah. Sebab tak perlu kan sekarang ni, yang perlu adalah social skill. Soft skill, bagaimana dia nak hidup dan nak bantu family dia. Sebab apa? Sebab benda yang kita ajar yang itu, kilang pun tutup. Industri bisnes pun tutup, dia nak kerja apa? Kita mengajar dia susah kerja. Sebab tu Syairah, diteruskanlah ya. Buat kerja begini tak pasti lagi mana dia punya degree tu untuk kita katakan untuk mencari kerja dengan company besar-besar, tak apalah. Biarlah dulu. You lebih korbankan untuk mendidik lost generation yang ada. Okay, alright. So Ilham, you ada soalan lagi? Tak ada. Okay, thank you. Alright, thank you. Saya wish you all the best ya. SPM ni kan? Form 4 belum lagi, tahun depan ya. Alright, Cikgu Yana, all the best, teruskan pengajaran. Terima kasih Prof. Okay. Ya. So saya serahkan balik pada saya dah nak keluar dah, lupa saya ada Syairah. Okay, saya serahkan balik pada Syairah. Okay, terima kasih Doktor untuk berkongsi yang sangat padat. Okay, lepas ni macam biasa saya akan bagi slide untuk rujukan bersama, and kalau ada soalan mungkin boleh tak tahulah nak kontak doktor macam mana kan, bagi email ke apa boleh, ke? Boleh sekejap ya, sekejap saya letak di chat saya punya number. Alamak, saya hampir tertulis direct kepada Iva Ismail. Saya letak ni ya, 013-883-2970 apa number? Okay, sila. Right. Okay, Syairah. Right. Okay, boleh WhatsApp lah kalau ada soalan berkenaan politician ke, alam sekitar ke dan sebagainya. Okay, saya harap perkongsian malam ni betul-betul membuka ruang lebih jelas ataupun membuka pandangan lebih jelas. Kalau semalam kita dah kenal satu persatu apa itu SDG, kita dah kenal isu-isu yang berlaku di luar negara, dan hari ini kita tengok apa yang berlaku dalam negara kita sendiri dan kepentingan belia untuk selamatkan dunia. Macam nama kita punya slot hari ni kan, belia selamatkan dunia. So saya harap semua orang dah mula berfikir apa yang boleh buat. Mungkin bermula daripada atas kertas, maksudnya dalam karangan tu dah boleh tulis dah apa isu dunia yang sedang berlaku, dan kaitkanlah dengan tajuk karangan tu kan. Okey, jadi dah hampir 10 suku, malam tidur awal. Lepas ni boleh terus tidur sebab esok kita akan ada slot bermula jam 9 pagi bersambung sampai ke 3:30 petang insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Okay, sekali lagi terima kasih Doktor, terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Sama-sama. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Jumpa esok pagi pukul 9. Saya harap semua orang boleh on camera esok dan berinteraksi dengan penceramah untuk hari dengan esok. saya tak ada orang nak on. Cikgu Yana sih, baiklah ada Cikgu Yana dan Syairah. Terima kasih juga Ilham, Rafiq, Isma ya. Alright, yang lain pun saya tahu saudara-saudari mendengar. InsyaAllah amalkan apa yang kita dengar malam ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Baik. Terima kasih Kak Syairah. Sama-sama.